Assalamualaikum. Ibu-ibu, bapak-bapak. Datuk nenek, datuk-datuk, pangkat datuk pada saya, pangkat nenek pada saya, yang mana tengok YouTube saya tadi. Pak Long, Mak Long, Pak Cik, Mak Cik, abang-abang serta adik-adik yang saya hormati sekalian. Jadi hari ni nampak 3-4 kali dah tadi kita tak dapat nak menggembar-gemburkan ilmu-ilmu yang saya tuntut tadi untuk tatapan saudara-saudara. Saya minta maaf banyak-banyak kerana maklumlah lepas raya ni kan, anak saya pun berjalan, dia pergi sana, dia pergi sini kan. Tak apa, bagi dia buat dulu. Tak ada tulis papan hitam. Papan hitam duduk ujung sana. Saya alih kamera main kat tepi tingkap sini pula. Pasal dia suka padam biar pi ke dah. Saya alih kat sini pula. Saya nak tengok rakaman dapat tak dapat. Jadi dengan tak secara langsung tadi, kita kena cerita bab agama lah. Sebab rakaman saya tadi, kalau tak cerita agama tak guna. Kita kena cerita bab agama. Saya ada tulis tajuk dah lebih kurang dah 10 tajuk kot yang saya nak baca kan. Tajuk yang pertama tadi, kita kena percaya barang-barang yang gaib. Allah Ta'ala kita sembah pun gaib. Jin, iblis, hantu syaitan pun gaib. Ditakuti kita tersalah sembah. Sembah benda yang gaib juga. Tapi jin, iblis, hantu syaitan, ini kita takut. Takut kita tersalah sembah. Mulut kita kata Allah, mata kita pandang Allah, telinga kita dengar Allah, pembawaan kita pun bau Allah. Allah ada bau? Tak ada bau apa. Dia tak ada bau apa. Tak ada siapa boleh bau dia punya. Saja serta kosong lah kan. Jadi waktu kita angkat takbir tadi, yang kita takut, yang kita betul-betul kita baca waktu kita angkat takbir saja. Tak usah daripada bohong yang tu, daripada baca doa tu, daripada baca wirid ni semua mengarutnya. Yang sebenarnya kita semayang, kita dah ambil wuduk, kita jalan kaki pergi tempat sejadah, kita bentang sejadah, kita nak angkat takbir saja. Nawai tu usali, debu lah, mari isyak apa subuh apa semua, kita ucapkan. Kita angkat takbir. Bila kita angkat takbir tadi, masa tu. Masa lain kita cakap tak apa lagi. Masa kita Allah tu, masa tu dah. Masa tu kita takut. Takut jin, iblis, hantu setan bersama dengan kita. Kita bunyi je dia keluar. Sebab dia duduk dalam kepala kita siap. Semua duduk dalam kepala, bukan duduk dalam badan. Dia duduk dalam kepala semua. Di 7 sifat mani dia duduk. Dia conquer 7 sifat mani tadi lah. Sifat yang kita pakai sama bahasa kalang kudai adalah ilmu hayat tadi. Dia dah conquer siap lah. Kat 4 lubang tadi, 7 sifat mani dia conquer siap. Waktu kita angkat takbir saja, waktu tu dia keluar. Itulah jadi Tuhan kita. Jadi saya nak memberi pencerahan dengan saudara-saudara tadi. Cara macam nak jaga saya tak cakap. InsyaAllah ilmu dalam kepala. Saudara-saudara jangan takut. Ilmu nak semayang ni daripada ambil wuduk sampai kena angkat takbir, InsyaAllah dalam kepala saya. So macam mana kita nak angkat takbir tadi? Yang mengatakan tiada Tuhan. Yang aku sembah hanya Allah. Tertakluk pada kita. Ilmu apa yang kita tuntut? Ilmu pada siapa yang saya tuntut? Pada siapa saudara-saudara tuntut?
pada siapa yang saudara-saudara dah menuntut. Saya cakap saudara ni demi Allah dan Rasul. Saya sumpah, saya berjanji, saya berani bersumpah. Kenapa saya berani bersumpah? Kerana saya kenal Allah yang sembah. Tapi tak berbentuk. Allah yang saya sembah tadi tak berbentuk. Kalau berbentuk saya boleh umpama. Saya cakap saudara. Sebab itu saya berani bersumpah. Saya berani cakap apa pun. Sebab saya tahu dia dan saya tahu saya. Ada hujan sikit-sikit saudara. Tak apa. Saya cakap kuat. Saya cakap ni bagi kuat. Pasal apa? Mic tak ada. Mic nak kena beli pun dekat mana? Dekat kedai mana? Dekat kedai jual. Jual apa ni? Jual alat-alat apa ni? Alat-alat apa? Dengan apa tu? Kat kedai lah. Kat kedai Cina lah kan. Kau jual lebih kurang 1 lebih kot. Yang saya duk pakai ni handset. Yang saya duk pakai ni mic ni. Mic ni saya pakai. Boleh pakai. Tapi rakam dia tak masuk. Suara tak masuk. Mereka pun pandai buat. Mereka bukan bodoh. Tak apa. Sekali lagi saya pakai mic tu. Saya cakap jauh pun tak apa. Saudara boleh dengar. Kita balik pada takbiratul ihram tadi. Saya duduk sana. Duduk sembang tak apa. Bab kita nak bicara ni, bab takbiratul ihram. Macam mana aku takbir tadi? Bahawa saya masa itu tak ada Tuhan. Tak ada apa lagi dah masa tu. Wujud aku pun tak ada lagi dah. Habis semua. Binasa. Binasa sifat apa tadi? Kita kena rejak. Wujud, idam, baka, kalau apa tu ta'ala ni, sayamu ta'ala ni, binasa, wahadaniah. 5 sifat. Tak apa, kita berhenti bab sifat. Kita tak mau cerita bab sifat. Baik. Aku dah angkat takbir. Cuk, benar terkeluar. Benar dalam kepala kita dia keluar. Dia keluar ke mana? Dia keluar ke mana saudara-saudara? Tahu? Dia keluar ke kawasan mana 7 lubang tadi? Yang ada pada kita. Dia tak keluar ke jumlah pokok. Lubang kencing dia tak keluar. Dia keluar kat sini juga. Lepas tu kita angkat takbir tadi. Kita sumpah. Demi 10 tadi kita sumpah. Kita bersumpah dengan Allah Ta'ala. Bukan kata kita angkat tangan saja-saja saja. Ada cerita dia. Jadi saya tadi hanya sebagai wakil guru saja. Bukan guru Guru ibu Guru yang ni Allah. Wakil guru Nabi. Wakil mewakili wakil guru tadi. Guru saya yang bernama Hasan bin Muhammad Junid. Orang yang keempat baru saya. Yang bernama Usuk. Nama Usuk pun tadi saya bagi tahu saudara, ibu bagikan saya. Nama saya bukan Usuk. Bila perkabaran tu turun ada nama saya kan? Dengan sendirinya automatik. Nama saya tadi Usuk bin Ahmad. Nama saya bukan Usuk. Tapi saudara tak apalah kan. Saya dah buka cerita tu, saya dah cerita banyak kali dah. Saya Usuk, orang yang keempat. Kalau saudara belajar dengan saya, sekalipun hari ni saudara belajar dengan saya, tak boleh belajar dengan orang lain. Ilmu tinggi langit sekalipun tak ada juga. Dia kena guru pada wakil mewakili wakil guru. Lepas saya besok saya tak tahu. Lepas saya mati besok saya tak tahu siapa yang boleh mengajar, saya tak tahu lagi dah. Saya tak mana dengan anak saya. Walaupun dia belajar habis pun. Tapi kalau dia dapat, dia pula
Berganti tempat saya. Pasal apa kita kena makan? Seperti cerita tu. Quran yang mana dia katakan 3 Quran? 37 Quran tadi. Yang mana satu Quran? Saya menyampaikan pada hari ini yang saudara-saudara ni tadi, nak menyampaikan tajuk saja. Tajuk saya tulis di sini. Oh, banyak. Kita kena masuk dalam Islam. Kita kena masuk dalam Islam. Bukan kita kena duduk kat luar Islam. Kita kena masuk dalam Islam. Baru Islam monopoli kita. Islam satu agama. Islam ni Allah. Allah Islam. Bukan cakap Islam. Dia pada cakap macam itu, macam ni kan. Semua mengaut. Semua bukan. Islam ni Allah. Bila kita masuk dalam Islam tadi, baru kita tahu Islam monopoli kita. Kalau kita duduk luar Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu luar Islam. Islam kena masuk dalam dia. Bukan cakap main-mainnya. Saya buka saudara-saudara tadi bab sifat wujud kidam bakak sampai mutakalimun. Saya tak tulis apa hitam tadi, saya tak tulis banyak sangat kan. 7 sifat makni ya, 7. Saya tulis 7 sifat makni. Kita kenal belajar sifat. Kenapa sembahyang kita Allah tak terima? Kenapa Allah Ta'ala tak terima sembahyang kita sedangkan kita belajar sifat? Sebab kita tak masuk dalam Islam. Kita duduk luar saja. Luar saja macam biasa cakap. Tak ada apa. Kita luar lah. Ibarat main bola. Kita duduk kat luar lah. Tak masuk dalam. Saya tak menentu lebih kurang kan. Jadi kita kena masuk dalam Islam. Bahawa Islam tu monopoli kita. Tapi nak masuk pun tadi bukan satu kuah senang. Kita kena belajar sifat. Sebab tu saya menekan saudara tak ada lain dah. Saudara nak belajar agama tadi, mereka belajar sifat. Sifat tu kompas menuju akhirat. Sifat tu adalah satu kompas menuju akhirat. Bukan kita cakap sembarangan saja. Sifat 20, sifat 20. Tak usah pakailah semua. Tak apa, hang tak pakai tak apa. Aku mau tengok hang mati besok. Hang masuk neraka ataupun masuk surga. Ini saya takut mati. Di mana-mana dia boleh bagi kita mati lah. Duduk nanti boleh mati. Kuasa sifat habis. Kuasa sifat dah habis pada kita habis. Itu saya kata kita kena masuk dalam Islam. Nak masuk dalam Islam tadi macam mana? Mengenai sifat. Kalau kita tak belajar sifat, kita tak kenal sifat tu apa dan siapa pada diri kita, kita nak kenal apa dan siapa tu sifat pada diri kita. Oh, kita dapat masuk Islam. Oh, Islam monopoli kita. Islam bukui kita. Sampai dah kita semayang. Ini jalan tak ada lain. Semua jalan semayang lah. Jalan dunia tak ada. Jalan dunia dengan pakcik tak tahu. Pakcik tak tahu. Jalan semayang. InsyaAllah. Mudah-mudahan tadi kau belajar, kau dapat. Kau tak belajar, kau tak dapat. Tetapi mesti kena belajar sifat.
Awaluddin Ma'rifatullah. Awal agama. Kita kena kenal Allah yang kita sembah. Tapi kenal dia tadi bukan seketui. Bukan dua ketui. Bukan macam periuk. Orang cakap kenal Allah bukan? Betul. Tapi yang kenal macam mana? Kamu boleh mendudukkan aku seketui macam tu? Tak, bukan. Bukan Allah seketui. Oh, no Allah lu. Tak ada, bukan. Batin kita saya tahu. Tetapi kalau kita belajar sifat, kalau kita tak belajar sifat, na'udzubillah saya cakap. Tak dapat tahu, siapa pun tak dapat tahu. Allah di mana? Nama dengan diri takkan bercerai. Nama Allah dengan diri dia zat tadi takkan bercerai. Bila kata takkan bercerai, di mana-mana juga takkan bercerai. Jangan kita sebut Allah saja, tapi Allah tak ada. Saya potong sikit cerita lah, tak panjang lah kan. Tak panjang. Kali-kali saya dah cakap dah. Sebab tu kita yang duk bercakap hari tadi, Allah. Kita cakap apa ni? Kita kena fikir dulu sebelum kita cakap. Saya Melayu saudara, betul saya cakap. Pakcik, makcik, datuk, nenek, tolong turun balik ke bawah. Tolong tengok balik ke bawah. Walaupun lusa datuk mati. Walaupun lusa tok nenek saya mati. Tok nenek yang saya ucapkan tadi. Assalamualaikum, datuk-datuk, nenek-nenek. Nenek saya dan nenek yang duk tengok YouTube ni. Tolong turun ke bawah balik. Jadi kita belajar sifat tadi. Sifat tu ada satu pakaian kita. Dia itulah kain dan baju kita. Seolah-olah macam ginilah kain dan baju. Sifat tadi kita kena pakai dia semasa kita nak angkat takbir. Cuba saya orang cakap, ni apa nama, tasawuf lah, apa nama, macam-macam kan. Hang kena belajar kena ini, hang kena ini, hang kena ini. Tak payah belajar. Belajar dengan saya betul benda dia. Satu je, sifat. Sifat tu adalah kompas. Sifat tu adalah pakaian kita yang kita kena pakai. Kenapa kita tak mau pakai tu sifat? Sedangkan dia dah taruh kat kita dah. Kita pergi mandi, kita pergi selongkak apa, semua duk ada kat kita lah. Tapi kita tak selidik. Siapa tu sifat tadi? Kita tengok 20 sifat ni. Ya sudah, tak payah. Ni semua aku dah hafal dah. Hang hafal saja. Dia kena pakai sifat tu. Sama bahasa kalam kuda ada ilmu ayat, semua kita kena pakai. Sama bahasa kalam apa peranannya? Betul kita kena sifat tadi, sifat nafsiyah, sifat salbiah, sifat ma'ani, sifat mana? Tak ada orang buka. Ada orang buka cincong ni tu habis. Dia gelak habis. Dia mau tunjuk satu persatu apakah fungsi sifat tadi. 4 aliran sifat tadi. Apa fungsi dia terhadap diri aku? Itu guru yang boleh menunjukkan. Kalau tak ada guru yang boleh menunjukkan, Assalamualaikum. Kata ini dia aku belajar dengan. Aku tak akan belajar ini. Sebab hang tak ada ilmu. Aku hina hang. Memang aku hina hang. Hang tak ada ilmu. Hang ilmu pembohong. Saya cakap saudara, ilmu pembohong. Kalau dia ada ilmu, dia ada detail satu-satu. Pakcik bukan membabit dada. Oi, ilmu aku yang betul. Satu dunia semua. Aku tetap berkatakan ilmu aku yang betul. Sebab aku dah kaji siap. Bukan 1 tahun, 2 tahun aku kaji. 15 tahun aku kaji. Cakap yang guru menyampaikan kepada pakcik tadi. Pakcik kaji semua. Sampai terjumpa dalam Quran. Sampai terjumpa dalam kitab. Baru pakcik saya. Buku rujukan kita.
segala contoh-contoh tadi semua dah, segala contoh-contoh yang para nabi-nabi yang dah wafat tadi, para sahabat-sahabat dah, para warasatul anbiya semua contoh dah bagi pada kita. Tapi kita tak perasan yang kata contoh-contoh sudah bagi pada kita. Kita hambuk macam, adakah kita sebagai manusia macam gitu? Jadi kita cerita kita dah ada kat sini dah. Dah besar panjang dah. Kita tak mau cerita yang belum kita jadi lagi. Belum kita dijadikan lagi. Itu tak mau cerita. Semasa kita dijadikan dalam kandungan ibu kita 9 bulan 10 hari tu, umur kita berdenyut-denyut. Kita sedang memuji Tuhan kita. Tapi kita lahir kat dunia kan, kita tengok dunia saja kan, kita lupa semua janji kita. Adakah gitu kita manusia? Tolong fikir, kita kata tolonglah fikir. Itu pasal tadi Hantuang kata tadi, takkan Melayu hilang di dunia. Takkan Melayu hilang di dunia. Punya besarnya bangsa Melayu, keturunan bangsa Melayu punya besarnya. Siapa yang tahu? Hantuang tahu. Hantuang kata tidak akan Melayu akan hilang di dunia. Takkan Melayu hilang di dunia. Tiba-tiba dia tengok Melayu semua habis. Dia katakan Melayu tadi Islam tu Melayu. Tapi ni Aziz dah cakap dalam dah berapa lama dah berapa tahun dah. Bukan Melayu tu Islam, bukan Islam tu Melayu. Itu betul. Betul yang dia cakap. Bukan Islam tu Melayu, bukan Melayu tu Islam. Jadi dah tak tahu langsung tadi, saya ngopek sikit-sikit ni pasal saudara-saudara ni. Tajuk bukan pasal apa, saya rakam. Saya tak masuk, saya cuba rakam tengok. Tapi rakaman saya tadi saya cakap bab agama. Kita kena masuk dalam Islam. Oh, Islam buku kita. Kalau kita tak masuk dalam Islam, kita duduk kat luar, Islam tak dapat buku kita. Itu dia kata dia agama Islam. Islam tu kena masuk. Bukan kita bedok kat luar. Macam saya sekarang, saya minta pada ibu, saya nak buka YouTube. Saya minta demi Allah dan Rasulnya, saya minta pada ibu. Bukan kata saya wenang-wenang buka papan hitam, terus tulis, terus baca. Han tak minta izin dengan aku pun. Macam mana Han mengajak agama tadi? Han minta izin, tak minta izin. Saya sebagai orang yang mengikut peraturan tadi, saya kena minta pada ibu. Yang ini Allah. Untuk yang menyampaikan sepatah dua dalam agama. Kalau saudara-saudara nak dengar, tak mau dengar macam tak apa, tak boleh marah. Saudara tak mengikut jalan saya pun, saya tak boleh marah. Bukan saya nak masuk bakul yang kat orang tengok macam masuk bakul yang kat sendiri. Yang betul, saya berhak memegang ini ilmu. La ilaha illallah. Saya yang berhak memegang. Sebab Allah dan Rasul bagi pada saya. Saya ada hak mengatakan orang ni tak betul. Saya hukum. Saya mengatakan orang tak betul. Cuba saudara tengok betul tak betul. Mereka mengajak pakai apa? Mereka ambil ijazah pada siapa? Yang mereka mengajak dengan saudara-saudara bab agama tadi. Satu dunia dah. Daripada 4 sahabat Nabi tadi sampai hari ni. Daripada 4 sahabat Nabi tadi, setelah Nabi wafat tadi, tinggal pada 4 sahabat. Sampai hari ni. Tolong saudara-saudara fikir. Saya cakap mulai hari ni saya cakap.
Yang mana mati ni semua masuk neraka. Bukan saya menghukum. Quran dah cakap mesti masuk neraka. Tak ada jalan. Tak ada jalan kau nak balik ke surga, tak ada jalan. Memang Allah ciptakan surga dan neraka. Jangan kita ingat dia mati, alah pak cik tu mati senyum ya. Bagus tu. Roh daripada bagus, sebab bagus. Tak ada. Yang mati buah pokok, yang mati kat kapal terbang, yang meletup, yang dekat kat Israel sana mati apa? Mati syahid lama. Syahid apa? Dia tengok lintang pukam ni kita juga. Tiba-tiba pipi berjuang mati syahid. Cakap dunia saja, kita dah cakap. Itu mati syahid. Ini mati bagus, dia mati beriman. Macam Piramli mati ya kan? Mati dalam iman. Semua Allah tutup hijab. Hang mati dalam senyum ke? Hang mati nak terberak ke? Hang mati apa pun, semua mati kata. Sebab itu Allah tak cakap, tak ada garam lagi dah guna. Dalam perkabaran yang akan datang, saya akan baca semua. Saya akan baca pada saudara dengar semua. Tak ada garam lagi dah. Aku nak gue manusia tadi. Tak ada garam lagi dah. Dia nak guekan kita tadi. Saudara tengok, berapa bilion dia dah mati. Tak masuk dalam Islam. Dan saya cakap saudara, tolong fikir pelan-pelan. Tak belajar dengan saya, tak apa saya cakap. Apa yang saya cakap tadi, tolong fikir. Betul ke tak betul? Tak betul, pangkah buang. Waktu kita takbir, tak makan, tak minum. Kenapa Allah cakap dalam Quran tadi, waktu kita angkat takbir, kita jangan makan, kita jangan minum. Adakah orang angkat takbir dia makan, dia minum? Saudara, tolong jawab. Buka dalam Quran ada ayat tu. Masa kita angkat takbir, jangan makan, jangan minum. Adakah hari ni orang semayang, orang angkat takbir, yang angkat takbir dia makan dan minum? Tak ada. Kenapa Allah tak cakap? Kenapa Allah tak nak cakap macam gitu? Sedangkan kita tak makan, kita tak minum. Di mana ada kita makan dan kita minum? Kita kena tahu. Aku angkat takbir, aku makan, aku minum. Aku tak makan, aku tak minum. Kalau yang tak belajar sifat. Kalau yang belajar sifat pun tadi, sampai tempat 20 meter lari kan, semua makan minum. Kita angkat takbir tadi, Allahu Akbar tadi, kita makan, kita minum. Saya tak buka ilmu dah tadi, saya tak buka lagi ilmu kat sini. Saya baru tunjuk contoh saudara, lampu suluh. Sebab manusia bila angkat takbir, makan dan minum, maka Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran tadi, jangan makan, jangan minum waktu kau angkat takbir. Siapa dah buka bab ni? Lepas tu saya cakap, bukan soal cabar, tetapi saya tetap cabar. Ya Allah, firman dalam Quran tadi, saya tetap cabar. Sebab Allah Ta'ala dah tahu dah. Kau angkat takbir, kau mesti makan, kau mesti minum ya. Walaupun pada dahir, aku tak tengok kau makan. Tak ada orang takbir, tengah takbir makan minum, tak ada. Tapi kenapa Allah tak cakap? Sebab Allah Ta'ala dah tahu. Kita takbir, kita mesti makan, kita mesti minum. Na'udzubillah saya cakap. Na'udzubillah saya cakap. Tolong saya cakap. Tolong pick up kat sini. Tolong tengok, rujukkan, tengok pada Quran. Bukan kita cakapnya, bukan hadis cakapnya. Quran cakap. Kalau kita tak percaya Quran, kita percaya siapa lagi? Panduan kita, kalau kita tak tengok Quran sekarang, kita tak mau mengikut undang Quran, kita nak ikut undang siapa lagi? Saya bagi penjelasan pada saudara-saudara. Memang kita tengok Quran, kita jadi macam orang bodoh. Apa tengok Quran yang lain kerja tak hebat. Tengok Quran. Orang hina kita.
6,666 ayat. Ayat Quran. Tak ada satu yang kita Allah Ta'ala cakap dalam Quran tadi tak boleh pakai. Semua boleh pakai. Tapi segagah kita nak faham kias, misal iktibar. Bukan semua ada cakap kias. Bukan semua ada cakap iktibar. Ada tertentu je. Tu saya cakap hari ni orang baca Quran, orang maki Quran, orang sumpah Quran, orang sumpah Allah, orang kutuk Allah, orang duk baca Quran hari ni. Saya cakap hari ni, sedang ini, saudara-saudara baca Quran, sumpah Allah, duk kutuk Allah, duk maki Allah. Saya cakap benar yang benar. Ilmu ada pada saya. Para cik usuk lagi. Ilmu para cik usuk. Takkan boleh dapat pada orang lain. Tak boleh dapat, saya cakap. Tak boleh dapat. So, kita nak baca Quran, kita kena pakai hukum. Ada undang-undang dia. Bukan kita sembrono boleh baca macam itu je. Baca-baca kita baca. Kita kena fikir. Ini hak Allah, bukan hak kita, hak Allah. Dipinjam kita pakai sebab kita dah ada kat dunia ni dah. Yang mana tak ada kat dunia dah, dia bagi kita pinjam pakai. Tak ada. Dia bagi pada manusia nanti yang berakal. Dipinjam agama pada kita saja. Kita duk pakai sekarang. Macam mana kita kata agama bukan kita punya? Dah kita pinjam pakai. Kita punya lah. Agama tu siapa punya? Allah punya. Allah tak pakai dah. Dia bagi kita pakai. Kita punya. Tapi kita tak insaf diri kita. Kita tak mau fikir. Yang mana dia katakan agama tadi kita punya. Betul, kita bukan boleh hambak semacam-macamnya. Semacamnya kita hambak kat dunia ni bab agama kan. Tak boleh. Yang mana kita cakap, yang mana kita wasat, semua meletak kat bumi ni saja. Dia tak balik ke akhirat. Dia tak balik berjumpa Allah. Lagi tuan yang punya cakap tadi, kalau dia tak menyembah Allah betul seperti mana yang dikendaki, Tok saya harap besok dia cari kita balik. Yang kita duk baca Quran tadi, berpuluh-puluh juz, berpuluh-puluh hari tadi, dia akan sekut pada kita, kepala kita balik. Bukan dia cari ni, dia cari kita je. Dia tak cari Pak Said ke, Kak Beda ke, Kak Leha, tak ada. Dia tak cari. Dia cari yang keluar pada kalam kita ni juga. Dia akan cari orang tu balik. Duk melata kat bumi ni. Bersepah-sepah. Bertindak-tindak. Bertingkat-tingkat. Yang kita duk wasal. Kita duk baca Quran tadi. Orang tak buka bab ni. Orang tak buka bab ni. Saya buka. Kerana apa saya buka saudara tadi? Kerana sayang. Saya sayang dengan orang-orang semua. Tuntutlah jalan yang betul. Saya mayu saudara-saudara. Betul saya cakap. Saya mayu. Sebab saya, kalau Allah masuk saya seorang kena masuk surga. Saya seorang kena masuk surga. Saya saudara-saudara. Kawan saya, adik saya, abang saya, semua nak masuk surga. Tapi kalau kita buat jalan yang tak betul tadi, macam mana kita masuk surga? Saya sayang saudara-saudara. Seluruh dunia. Bukan saudara-saudara yang menentuk, yang duk tengok YouTube saya ni. Bukan. Bukan semua itu. Semua. Semua pun Islam. Semua Islam. Walaupun dia beranak pada Yahudi pun, dia tetap Islam. Semasa umur-umur berdenyut-denyut tadi, dia memuji Tuhan dia. Siapa memuji? Anak Yahudi memuji juga. Anak Hindu memuji juga. Anak Kristian memuji juga. Semua tetap, bila kata belum beranak saja, dia tetap memuji. Allah, Allah, Allah. Tapi dia tak wasal kat mulut. Dia tak wasal kat hidung. Dia tak wasal kat telinga. Dia tak wasal kat mata. Dia peluk. Dia sedang memuji nama Allah. Tapi bila dia lahir kat dunia saya, dia tengok saya dunia macam gitu, macam gini, dia lupa. Janji-janji dia semua dia lupa. Terus saya cakap, saudara, tolong saya cakap. Tapi saya tak mayu, saudara ikut amalan saya. Saya tak mayu. Tolong fikir yang saya cakap tadi betul tak betul. Kalau tak betul, pangkah saya. Saya tak kisah.
Jadi bab agama tadi, bukan kita nak cakap main-main. Bukan kita nak cakap seloroh-seloroh, melawak-melawak, masuk YouTube. Sebab YouTube boleh masuk. Masuk, cakap siapa pun. Bantai lah. Janji orang tengok kita ambil YouTube sudah. Tak ada, bukan macam itu. Bukan saya nak dapat YouTube nak bagi saya ada 1,000, 2,000. Saya tak harap. Itu semua saya tak harap. Saya tak ada mimpi pun dalam fikiran saya ni YouTube nak bayar saya 1,000, 2,000 untuk ni. Tak. Ikhlas. Saya keluar YouTube nanti ikhlas. Nak menyampaikan pada saudara-saudara, nak memberi pencerahan kepada saudara-saudara tadi. Tolong saya Kak, tolong saya. Sayanglah kat diri kita. Yang damai kat sini tadi. Kita damai dah. Kesalahan kedua ibu bapa kita. Kita damai kat sini dah. Kita dah ada kat sini dah. Di atas kesalahan dua ibu bapa kita. Kerana apa ni? Kerana tak ada ilmu. Sebab itu dalam Quran bagi tahu. Dalam Quran bagi tahu tak kahwin pun tak apa. Dalam Quran bagi tahu. Tak kahwin pun tak apa. Macam mana kata Allah tak suruh? Allah tak suruh kita kahwin dah. Sambungan ayat tadi. Sambungan ayat tengok betul-betul. Tengok betul-betul saya cakap. Oh, kita tuduh Allah Ta'ala menjadikan kita. Betul siapa menjadikan kita? Jin, iblis, hantu, setan menjadikan kita. Semasa mak bapak kita berjubuk. Mak bapak kita berjubuk. Kita tak pakai hukum. Kita tak pakai undang-undang. Undang-undang yang ditetapkan oleh Allah kita tak pakai. Kita terlapak ke kondoi. Saya beritahu saudara, saya buka ilmu kat sini. Kita nak berjubuk tadi. Saya cakap kasar-kasar tak apa. Saya tak mau cakap lalui. Cakap ikut skrip teman. Tak ada. Ini agama tak ada ikut skripnya. Cakap mesti cakapnya. Masa kita berjubuk dengan bini kita. Selanyang bogey. Peluk. Wah. Begitulah. Dia kena selibung dengan kain semua tu. Selibung. Dua-dua orang kena selibung satu kain. Yang tanpa cahaya. Yang tanpa satu cahaya masuk pada tubuh badan kita. Saya buka bas tubuh. Tapi saya bertubuh juga. Saya dah keluar anak 8 orang dah. Baru saya tahu. Satu cahaya pun tak ada. Masa kita nak pancar air mani kita. Masa kita nak terpancar air mani kita. Kita kena balik pada ibu. Dua ilmu saya buka. Masa nak terpancar air mani kita. Tengah dok syok, tengah dok ramai ya. Tahu dah? Kita kena balik pada ibu. Itu cara-cara dia macam lain semua. Macam lain punya dia biar maksud tadi. Dia biar cakap macam lain. Saya bagi campur suluh dengan saudara. Kita kena selubung dengan kain semua. Satu cahaya pun tak boleh masuk kena tubuh badan kita. Haram. Macam mana dia kata hantu setan tak masuk? Macam mana dia katakan kita berjubuk tadi hantu setan nyambat anak-anak kita semua? Kita kata Allah menjadikannya. Senang kita cakap Allah menjadikan. Hang tak ikut. Tu pasal aku cakap dalam Quran. Haram langkah demi selangkah. Aku haramkan kau melangkah demi selangkah. Dalam Quran ada beritahu. Ini soal usul saya cakap. Soal usul, soal kaji. Bukan kaji kita nak dengar cakap macam itu ya. Lepas tu kita tak pakai. Kita kena pakai dia. Waktu kita nak subuh dengan isteri kita. Satu cahaya api, satu cahaya pun tak boleh masuk menembusi kain tu tadi. Kena kulit kita. Boleh? Itu setubuh. Setubuh nama dia. Kalau ada cahaya masuk, di situ setan masuk. Di situ iblis masuk. Saya beritahu saudara. Semasa air kita nak pancar tadi. Kita kena angkat takbir. Kita kena angkat takbir. Cara macam mana saya tak ajak saudara. Saya buka lampu suluh macam tu je. Jangan kita ingat, wah kita buang baju semua. Oh, bergomiang lah kan. Berguling gerak semua. Itu kerja siapa? Dah tentu kerja iblis dah.
Apa kita nak panggil dia iblis? Iblis dah kat situ dah. Dah contoh tembak ayat, dia masuk sekali. Dia masuk sekali dengan benih kita. Bila kita tembak ayat kita tadi, dia masuk. Dia masuk melalui pembaharuan kita. Pandangan kita. Percakapan kita. Pendengaran kita. Iblis hantu setan dah masuk siap. Tak payah panggil dia main lagi dah. Sebab tu kata, adakah satu orang tadi, ya Allah aku minta juriat lah beli semua kan. Ada minta? Tak ada. Masa tengah duk syok tadi, tengah ayat nak keluar tadi, tak ada ingat apa dah. Saya cerita saudara, saya buka lampu suruh. Sebab tu kita nak melahirkan seorang anak tadi, kita kena fikir habis-habis dah. Bukan kita senang. Cucuk sana, cucuk ni, cucuk sana, cucuk ini. Kun pada kun, aku tak jadi punya. Sama ada jadi anak ke tak jadi anak, mesti jadi punya. Kun pada kun, itu kata-kata pada Allah. Kata-kata yang terbuang punya. Aku bagi yang manusia semua pakai. Hang pakai semua. Tapi ingat, ada orang menjaga dia. Bukan aku habak-habak macam itu. Aku lepas ni tak ada orang jaga dia. Kita nak buat anak bukan senang. Kita kena fikir. Sebab apa saya cakap berkali-kali saya cakap buat anak. Sebab dalam Quran ada. Saya pernah tengok dalam TV 9. Ustaz tak boleh cakap nama dia. Ustaz yang mengajar tadi. Memang topnya. So mana? So kahwin. Tapi dia tahu tadi. Dia dah baca tak undang Quran tadi. Memang Allah cakap kau boleh kahwin. Tapi ada syarat dia pula. Bukan Allah Ta'ala suruh. Memang Allah Ta'ala suruh kahwin. Tapi bukan saja Allah Ta'ala suruh kahwin. Tak ada. Dia kena ikut syarat. Kau ikut syarat, kau boleh kahwin. Kau tak boleh kawan. Tak ikut syarat ni. Dia cakap sini. Muka surat 189. Muka surat 189. Tak kahwin pun tak apa dia cakap. Oh tak kahwin kita takut zina lah kan. Kenapa nak takut pula? Kalau hang dah ikut agama Islam, hang dah kawan nafsu hang semua. Nafsu mutmainah semua hang jaga semua. Takkan hang boleh berzina? Oh takut hang zina memang betul. Besok hang boleh kata Allah aku takut aku zina. Betul aku kahwin. Walaupun aku tak bagi kahwin. Aku takut aku zina ni. Kita boleh cakap dengan Allah Ta'ala. Kita boleh cakap dengan Allah Ta'ala macam tu. Saya cakap saudara bukan main-mainnya. Ini cakap betul. Cakap ilmu ya. Saudara tak percaya? Buka Al-Quran tengok. Yang saya cakap betul tak betul. Tapi saya tak ada dalil Quran ni. Tak ada. Tak ada. Saya cerita bab jubur lah nah. Kita bab jubur. Kita kena ikut hukumnya. Hukum Allah. Hukum dan Rasulnya. Lepas tu dia kata, Nabi tadi berperangai manusia. Nikah, kahwin, makan, minum, semua macam kita. Dia Muhammad. Muhammad bin Allah. Dia manusia ramai. Berperangai manusia. Bila perangai manusia ni, apa manusia buat, semua ada perangai dengan dia. Tapi sengaja disentuh, tak sentuh dia perangai. Perangai yang boleh, perangai yang tak boleh. Abang Nabi Muhammad tak berjubur. Aku cakap terang-terang, aku tak takut. Nabi Muhammad berjubur, tak berjubur. Kalau Nabi Muhammad ikut segala hukum perintah, dia tak berjubur. Karena tadi apa? Karena tadi aku nak tunjuk contoh. Nak tunjuk contoh pada manusia-manusia ramai tadi. Sedangkan Nabi aku suruh berjubur. Aku bagi dia berjubur. Aku nak tengok manusia ramai ikut Nabi tu tak ikut Nabi. Nabi Muhammad berjubur macam saya cakap tadi lah. Dia selubung semua. Satu cahaya tak boleh masuk. Bercakap pun tak boleh. Waktu kita bersubuh dengan kita dengan isteri kita bercakap pun tak boleh. Sepatah pun tak cakap. Tahu tak? Itu bersetubuh. Bersetubuh nama dia. Ada orang buka dalam YouTube macam ni macam tak? Tak ada.
Daripada dulu sampai sekarang. Tak ada orang cakap. Lepas tu saya tanya tadi, tak orang boleh jawab. Nabi Muhammad kahwin. Nabi Muhammad jubuk Allah. Allah bagi pula. Kita tak bagi pula. Kita buat tu salah, buat yang salah. Salah Allah pula. Allah ciptakan semua cukup. Aku bentukkan satu lembaga. Aku masuk sifat dengan. Tu pasal kita kenal banyak sifat. Jangan kita mipatkan. Yang saya kata kenal banyak sifat. Ini dia. Tidak ada lagi dah ilmu dalam dunia ni. Selain belajar sifat, tak ada lagi dah ilmu. Tu saya kata hang nak kata bandi kah, hang tasawuf kah, hang apa kah, tak sah. Belajar sifat dulu. Kenalkanlah diri kamu, sifat kamu rata-rata sebelum kamu kenal Tuhan kamu yang mulia. Tuhan kita yang mulia, yang bernama Allah. Nabi Muhammad boleh jubuk. Kita tak boleh jubuk lah. Haram itu, haram ini lah. Okey, hang ikut Nabi Muhammad. Tu saya cakap. Siapa ikut zaman Nabi, ini cerita dunia saja. Kita akhirat tak ada. Siapa mengikut Muhammad jadi Rasulullah tadi, baru ada akhirat punya jalan. Baru ada akhirat punya jalan. Terpulanglah. Sama ada saudara sembah Allah tu betul tak betul. Saya cerita hari ni bab Nabi bersetubuh. Dengan kita bersetubuh, apa bezanya? Allah Ta'ala ciptakan kita bukan bodoh. Dia tak bodoh. Masa kau berjubuk tadi, masa ayat nak keluar tadi, nak terpancut tadi lah. Apa kita ingat di masa tu? Tak ingat apa dah. Dia kena balik pada Allah. Baru kita dapat anak soleh. Baru anak kita tak jadi cacat kaki, cacat tangan, cacat apa semua. Masa tu kita tak tikai. Kita ada tikai sekarang tadi. Apa ni haram jadah ni? Allah Ta'ala jadikan anak aku macam ni. Kita tuduh Allah Ta'ala. Kita jangan tuduh. Dia pakaian dia semua bagi cukup. Anak subuh ni isteri yang ada kahwin dengan anak subuh. Okey ni jalannya. Dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada. Tapi Quran cakap anak subuh ni pandai jadi. Tapi tak ada. Selimut kain semua tak ada. Satu cahaya renek pun tak boleh masuk. Tembusi badan kita. Berpeluh lah kita itu. Itu cara kita nak menjadi seorang juriat. Seorang anak. Anak yang soleh. Yang boleh menyaminkan kita kalau kita tak lepas besok. Ni anak soleh apa? Anak mak saleh banyak. Anak soleh tak ada anak mak saleh belum. Itu dia cerita bagi. Kita subuh dengan isteri kita tadi. Kita kena ada pakaian dia. Kita berjabat dengan isteri kita baca tu. Tak usah baca. Tak payah baca. Tak apa. Asalkan kau selibung kain semua. Satu cahaya renek pun tak boleh masuk. Dan menembusi tubuh badan kita. Itu pakaian kita. Saya cakap ni ada benda yang hak. Tak ada apa lagi saya nak cakap saudara tadi. Setakat ini dululah saya boleh menyampaikan kepada saudara tadi. Tak langsung ni. Tajuk saya buat pun tak banyak. Saya nak cerita saudara lebih kurang pun saya tak pandai. Kalau tak buka tajuk, saya tak boleh sedar. Saya tak boleh kata amalan tauhid. Usul amalan tauhid. Nak buat tajuk. Tak boleh. Dia lari tajuk. Tajuk tak ada dengan saya. Yang saya menyampaikan tadi, itu tajuk dia. Tajuk saudara-saudara fikir sendiri. Apa tajuk yang saudara nak bubuh. Saya tak ada kata nak tajuk tak nak. Semua amalan tauhid. Usul amalan tauhid. Habis. Dia keluar. Apa dia keluar. Sebuah rakaman ni berpuluh-puluh loh. Berpuluh-puluh. Tapi tak apa, saya seronok. Seronok menyampaikan perkara agama. Perkara yang lampu suluh. Supaya suluh
Saudara-saudara ni, saudara dapat nampak terang apa benar sebenar-benarnya. Oh, kita subuh kita kena berjabat dengan isteri kita, tangan kanan kita kena baca ni, tangan kiri kena baca. Ini semua tak payah baca. Sebab jin iblis setan bukan kata kita baca dia lari dah. Kita baca lagi dia mai. Sebab apa? Kita baca tadi kita tidak ada hukum dan farak dia tak ada. Farak dia pun tak ada, hukum pun tak ada. Kita main baca. Kita baca Quran kena pakai hukum. Kena farak kita. Kena napi-napi kita. Kita baca Quran tadi. Bukan boleh seleweng kita baca kongkang habis. Tak ada. Ini ilmu tak ada macam itu. Tolonglah saudara fikirlah. Jangan saya cakap ni tadi. Kalau tak betul, tak apa, jangan marah. Untuk saya pakai. Saya tak suruh seorang menuntutkan saya, tak ada. Seorang menuntut, ada ikhlas hati nak menuntut. Tak menuntut pun tak apa, saya tak kisah. Agama masing-masing. Masing-masing buat pilihan. Bukan saya nak kayau. Mai dah, ribu orang. Tak ada. Saya nak cari 2 orang saja. Tukang tulis. Saya baca, saya beri khabar. Dia dapat ilmu. 2 orang saya nak cari. Bukan nak tunggu penuh rumah saya. Tak ada. Saya tak ada macam itu. Saya cakap tentang tak ada macam itu, tak ada. Demi Allah Rasul saya cakap. Saya berjanji saudara. Saya tak ajak saudara masuk golongan saya. Tapi siapa yang berhajat, demi Allah dan Rasul, dia berhajat, sila datang. Saya menunggu. Kalau saya tak sakit mampu lah kan. Kalau kita ni dengan sakit besar kan. Jadi saya tak mau mabal lama-lama dengan saudara-saudara tadi. Jadi yang saya cakap tadi, apa yang saya cakap tadi, pakailah. Ingat, masa kita tubuh dengan isteri kita kena tutup kain semua. Satu cahaya pun tak boleh masuk di dalam kain kita, menembusi tubuh badan kita. Satu. Yang kedua, masa air kita nak pancar tadi, kita kena balik pada ibu. Itu insyaAllah. Satu hari ini saya cerita. Ini saya cerita tajuk saja. Itu yang nak minta anak yang dijadi oleh Allah dan Rasulnya. Kita minta pada Allah. Tapi kita ikut undang-undang syarat tadi, kita ikut betul-betul. InsyaAllah. Kalau anak ni dia tak bagi, anak depan dia bagi. InsyaAllah. Allah tak mungkin janji. Sebab kau minta dengan aku. Mintalah pada aku apapun. Sekian. Terima kasih saudara-saudara. Yang saya ucapkan hari ini. Kalau ada tersilap dan tersalah, saya mohon ampun dan maaf. Pada adik-adik saya, pada kakak-kakak saya, pada makcik-makcik, pak ngah, pak long, datuk dan nenek saya. Saya tak lupa datuk, nenek saya tak lupa. Yang menengok saya punya video tadi, tolong perhati pelan-pelan. Jadi itu saya ucapkan tadi. Kenapa saya cakap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenapa saya ucapkan macam itu? Supaya saudara-saudara tadi dapat taufik dan hidayah pada Allah dan Rasulnya. Supaya dapat terbuka pemikiran saudara nak menuntut ni ilmu. Sekian dari saya. Terima kasih.